pendefinisian, matlamat menghalalkan cara. Politik, ajaran Kristian tak dicampur dengan agama. Sebab tu saya beritahu, pemimpin-pemimpin agama di seluruh dunia tidak dibenarkan bercampur dengan masyarakat. Padri duduk dekat gereja, kahwin pun tak boleh. Kalau dia kahwin, nanti dia ada menantu, ada pak mertua, yang samsel boleh sebut juga. Langsung kawan dia bagi, dia baca. Itu aja tugas padri. Padri dicatu makanan, tak boleh makan daging, takut nafsu naik. Nafsu naik nak kahwin. Tapi kita tengok setiap kali gereja direnovatekan dan dibongkar dia punya tempat pembuangan itu tu, ditengok banyak mayat-mayat kanak-kanak hasil daripada penzinaan padri wanita dengan padri lelaki. Mereka tak boleh kawal juga nafsu, walaupun mereka tak pernah kahwin. Cuba tengok orang agama Hindu, suami dia duduk kat mana? Suami dia duduk kat kuil dia. Kat kuil je suami dia, tak dibenarkan kahwin. Seorang je suami yang kahwin, suami belu, yang lain tak. Yang ni tak tahu macam mana boleh terlepas. Hidup lagi tak orang tua tu. Itu tuan-tuan, nak cinta tuan-tuan, suami tak boleh. Tengok agama Buddha. Sebab tu kenapa orang Cina agama telah memeluk Kristian sekarang. Sebab kalau mereka nak ikut agama Buddha, mereka tak boleh follow. Termaaf saya sebut, agama Buddha makan hanya cukup untuk makan saja. Cuba tengok kehidupan Kungfu Shaolin Kungfu tu. Mereka makan sayur, makan apa itu je. Nak cari harta sebenarnya dalam agama Buddha tak boleh. Hanya apa yang makan ada cukup berhenti. Sebenarnya dalam agama Buddha tak perlu kaya pun. Ada yang makan cukup, ada sayur ini cukup, besok kita lain. Tapi agama Islam, Nabi SAW sendiri kahwin, bahkan ramai kahwin. Agama Islam tak sekat. Tuan-tuan, khalifah ni orang-orang paling alim dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang mentadbir negara. Dan kalau seorang itu tidak mencapai darjah alim mujtahid, mereka menjadi khalifah, mereka akan mengambil orang agama, ulama sebagai penasihat. Kalau mereka tak cukup syarat menjadi mujtahid, sebab ada ulama kata syarat menjadi pemimpin mesti mujtahid, tapi Imam Al-Ghazali, Imam Al-Shatibi dan ulama-ulama mazhab Hanbali, Hanafi mengatakan tak perlu jadi mujtahid. Kalau tidak cukup dia alim, cukup untuk dia mengurus negara, cukup, tapi dia mengambil ulama-ulama untuk menasihatkan dia, terutamanya dalam bidang hukum akal. Balik pada peristiwa hijrah. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak fikir pasal tahun. Sebab Sayyidina Abu Bakar memerintah 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Saya beritahu ni kadang-kadang di kat masjid, orang tak belajar je ni. Orang belajar kat masjid, macam mana nak sembahyang, macam mana tu, macam mana ni. Orang tak cerita sejarah Islam. Cuba tuan-tuan pergi masjid tengok, ada tak tentang sirah khulafah? Tak ada. Masyarakat tak tahu kadang-kadang kalau dia tak baca dan kalau dia tak dengar. Sedangkan ini benda penting. Nabi kata, alaikum bisunnati, kamu ikut sunnahku dan sunnah khulafah ar-rasyidin. Khulafah ar-rasyidin memerintah 29 tahun. Bukan sekejap tuan-tuan, 29 tahun tu. Campur-campur Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 29 tahun. Takkan 29 tahun tak ada satu pun kita nak ambil dalam kehidupan. Sebab kita tak belajar. Sunnah Sayyidina Umar, sunnah Abu Bakar, bukan kita nak tengok sembahyang Abu Bakar. Sembahyang Abu Bakar sama dengan sembahyang Nabi. Puasa Abu Bakar sama dengan kita. Kita buka maghrib, Abu Bakar buka maghrib. Tuan-tuan, yang nak tengok ialah cara mereka mengurus agama, cara mereka mengurus negara, cara mereka berinteraksi dengan masyarakat, cara mereka mengurus dan mentadbir. Sebab tu Nabi tak sebut sunnah sahabat-sahabat lain, kerana sahabat lain tidak mentadbir. Abu Dzar Al-Ghifari bukan pentadbir. Abu Hurairah seorang yang alim, tapi dia bukan pentadbir. Dia antara paling banyak menghafal hadis, kerana Nabi doakan kepada dia khusus. Nabi bentangkan selendang serban Nabi baca pada serban, lalu diikat pada dada Abu Hurairah. Simbolik. Selepas ini apa yang Abu Hurairah dengar akan tersimpan kukuh dalam dadanya, tak akan hilang lagi. Yang orang tak belajar ialah tentang khalifah. Abu Bakar memerintah 2 tahun setengah. Tak percaya pergi tanya pakcik-pakcik. Abu Bakar memerintah bila? Tak tahu pun. 2 tahun setengah Abu Bakar menjadi pemerintah. Masa tu Abu Bakar tak sempat fikir soal tahun lagi tuan. Abu Bakar sibuk orang tak nak bayar zakat. Masa Abu Bakar perintah ada kumpulan, ada kampung tak nak bayar zakat. Dia kata zakat di zaman Nabi je, Nabi dah tak ada, tak bayarlah sembahyang, cukup lah.
Abu Bakar kata, demi Allah, kalau mereka pernah memberi kepada aku seutas tali unta, kepada Nabi seutas tali unta, dan selepas Nabi wafat mereka menahan pemberian itu kerana bangkangan terhadap kewajipan zakat, aku akan memerangi mereka walaupun seorang. Mula-mula Sayyidina Umar tak setuju. Nak pegang apa? Ya, wahai Abu Bakar, ya Khalifatu Rasulillah. Gelaran Abu Bakar Khalifatu Rasulillah. Kata nak pegang apa? Dia sembahyang. Kata Abu Bakar, demi Allah, Allah tidak pernah memisahkan antara zakat dan salat. Aqimus salat wa atuz zakah. Dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Abu Bakar kata, wahai Umar, kamu ni sebelum Islam kamu cukup samsing, tapi selepas Islam kamu jadi pengecut. Kalau kamu tak nak perang, aku seorang akan perang. Abu Bakar seorang yang mudah menangis ketika solat. Sangat lembut hati dia, tuan. Kalau dia sembahyang, bunyi macam air menggelgak dalam dada kerana menangis. Abu Bakar yang dibawa oleh Rasulullah untuk berhijrah. Abu Bakar yang disebut oleh Nabi kalau iman seluruh manusia ditimbang dengan iman Abu Bakar. Dalam seluruh manusia itu ada Umar, ada segala-galanya, ada Imam Syafi'i. Berat lagi timbangan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Nabi suruh infak untuk peperangan Tabuk, Abu Bakar berikan semua hartanya. Lalu Nabi tanya, apa lagi yang tinggal untuk makan, anak, minum, isteri, kawan? Abu Bakar kata, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Itu Nabi palsu pula. Orang mengaku jadi Nabi, bukan sikit-sikit mengikut dia. Nabi 2-3 orang jadi Nabi palsu. Nabi palsu dekat Malaysia tak apa dah, dia punya pengikut tak ramai. Haji Kahar dekat Selangor tu, bekas penjaga zoo, pencen jadi Nabi palsu. Kena tangkap dulu. Dia ayah P tak ramai pengikut. Tak ramai pun dengan saya punya pengikut, ramai ayah P lagi. Ayah P ada 3,000 pengikut. Saya kalau campur masjid-masjid, saya mengajar surau-surau, saya rasa nak cari 500 tu susah. Tu pun kita campur dengan cicak, dengan kipah, kita jumpa. Ayah P 3,000, sesak ayah P 3,000, tuan-tuan. Kuliah ustaz kadang orang tak nak datang pun. Saya selalu lalu kot ni. Saya kuliah dekat Tangkap, dekat Batu Pahat. Pernah juga terdetik bila kali nak singgah. Sekarang kat sini. Bukan jauh mana rumah. Rupanya malam ni Tuhan takdir. Sebab kali pertama dah mungkin terakhir ni, dah bagi cukup-cukup kan. Nak cerita tuan-tuan, yang bimbang, penceramah dia tidak hantar orang kan. Yang bimbang, ni kalau takut ustaz ni, dia main politik, dia bukan boleh itu. Kalau takut tak tu pasal. Saya mengajar di masjid Selangor 20 tahun lebih, tuan-tuan. 20 tahun lebih, paling lama. Betul, lama. Di Surau Seri Penggara, Batu Pahat, dekat 7 tahun, 8 tahun. Nak cerita tuan-tuan, majlis ilmu kadang-kadang nak bilang dengan yang sesat lagi ramai. Pengikut Nabi palsu 100,000. Musailamatul betul Kadzdzab. Kalau Abu Bakar imam sembahyang, tuan-tuan, macam mana dia nak ada tentera? Imam sembahyang ada anak Korea je. Tu bukan kadang anak Korea tak respect ketua imam. Masjid kecil ni tak apa kenal ketua imam. Kalau masjid besar, datang dalam hujung-hujung, duduk belakang sekali sembahyang Jumaat, lepas tu tidur pula, confirm tak kenal ketua imam. Umar buka negara-negara, termasuk Parsi, negara di antara terkuat di dunia, jatuh pada tangan Sayyidina Islam pada zaman Sayyidina Umar. Sebab itulah anak Raja Parsi telah berdendam dengan Sayyidina Umar. Sebab kerajaan ayah dia jatuh, lalu dia berpura memeluk Islam, pergi ke Madinah, dan dia menjadi tukang yang buat besi apa semua ni, buat pisau apa semua. Dan Sayyidina Umar dah syak dah, dia nak bunuh Sayyidina Umar. Sebab pernah ketika dia berselisih dengan Sayyidina Umar, nama dia Fairuz, tapi bila dia pergi Madinah, dia guna nama Abu Lu'lu'. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku tengah membuat senjata yang akan menggemparkan dunia. Dia Umar faham, lain macam cakap anak muda ni. Lalu dia buat senjata yang ada kiri dan kanan, tajam. Dan senjata itulah yang digunakan untuk membunuh Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar sedang mengimamkan salat subuh. Sayyidina Umar mati kena bunuh kan. Bukan mati darah tinggi, kencing mani, gauk semua mati kena bunuh. Mati Sayyidina Umar, pelawak musuh perupiah. Dan Abu Lu'lu' pun kena bunuh. Sekarang kita tengok di negara Iraq ke Iran, saya tak perasan, mereka bina kubur besar, orang Syiah bina kubur besar untuk Abu Lu'lu'.
Dia tulis di dekat kubur tu, dia buat besar binaan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah, mereka menganggap itu wali Allah kerana membunuh Sayyidina Umar. Sedangkan pada pandangan Syiah dekat Iran sana, Sayyidina Umar itu kafir. Padahal yang bunuh Sayyidina Umar itu kafir Abu Lulu tu orang Parsi. Sayyidina Umar dah banyak dah negara bunuh. Maka Sayyidina Umar urusan surat jurat banyak masuk. Maka pergilah CSU, hari ada, bulan ada, tahun tak ada. Lalu Sayyidina Umar panggil menteri kabinetnya. Ini sebut dulu dengan istilah ahlul halli wal aqdi. Panggil mesyuarat nak pilih tahun yang pernah berlaku dalam hidup Rasulullah, mana sekali hal paling penting untuk kita nombakkan sebagai tahun permulaan Islam. Bulan kita dah ada, hari kita dah ada. Sayyidina Umar tak nak ambil tahun Rom, tak ada kena-mengena langsung dengan orang Islam. Padri Valentino ialah padri yang telah dibunuh pada zaman dahulu, kerana dialah yang menghalang, dialah yang menghawinkan pasangan yang bercinta. Ketika berlaku peperangan salib antara Kristian dan Islam, pasangan tidak dibenarkan berkahwin. Kerana kerajaan pada itu bimbang, kalau mereka berkahwin, mereka tak akan jadi askar kerana takut sayang nanti tak ada bini. Maka diarahkan seluruh gereja jangan mengahwinkan pasangan yang bercinta. Lalu Padri Valentino sporting dengan pasangan bercinta. Dia pun kahwinkan semua pasangan bercinta. Dapat tangkap tanggal 14 Februari, Padri Valentino dibunuh, dihukum pancung. Maka pasangan yang bercinta dari kalangan Kristian seluruh dunia, setiap kali tanggal 14 Februari mereka menyambut hari bulan tahun Padri Valentino yang sporting dengan pasangan bercinta. Yang kita nak sambut pasal apa? Saya pernah baca Agama Buddha punya Sami, dia tulis di Thailand, siapa-siapa yang menyambut Valentine Day, dia kata telah terkeluar daripada agama Buddha, murtad. Dia dah nak kafir, campur murtad lagi. Memang hijrah bukan pelarian. Bukan Nabi lari waktu malam macam orang tak nak bayar sewa rumah ke apa kan? Bukan. Hijrah sudah dirancang. Sebab tu hijrah yang sebenar 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa 1 Muharram? Kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kerana perancangan hijrah bermula pada 1 Muharram. Soalnya kenapa pilih tahun hijrah? Cuba tuan-tuan tengok. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Nabi pergi semua lorong, Nabi ketuk semua pintu, Nabi jumpa semua orang, Nabi ajarkan kalimah La ilaha illallah. Yang masuk Islam tak sampai 200. Tak cukup dengan itu Nabi pergi ke Taif, 10 hari perjalanan. Kalau siapa pergi ke Mekah, kemudian dia bawa pergi ke Taif, tuan-tuan boleh tengoklah perjalanan nak menuju ke Taif dengan batu batang, dengan apanya, dengan suasana panas. Itulah tempat Nabi pergi. 10 hari perjalanan baru sampai. Dengan Zaid bin Harithah, menempuh ribut pasir, menempuh dengan kesejukan malam, dengan kerikil, batu-batu kerikil di dalam perjalanan ke Taif. Tak ada jalan yang bagus. 10 hari di Taif Nabi berdakwah semua tempat rumah Nabi pergi. Bukan sahaja mereka tak terima Islam yang dibawa oleh Nabi, mereka balik Nabi dengan batu sehingga jubah yang putih bertukar menjadi merah kerana darah yang mengalir. Sampaikan kasut Nabi bunyi berdecit-decit kerana darah yang bunuh dan mengalir. Turun malaikat menjaga bukit. Ya Rasulullah, pilih bukit mana? Aku akan hempaskan penduduk ini. Nabi kata tak payah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Nabi berdoa dengan doa yang panjang. Antaranya Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin. Ila man takilluni? Ila aduwwin malakatu amri atau ila ba'idin yatahajjabuni. Aku mengadu kelemahan aku. Nabi mengadu kelemahannya. Da'fa quwwati wa qillata hilati, dan sedikitnya strategi aku. Strategi aku tak betul ya Rasulullah. Kalau orang tak nak dakwah kita, kita perbaiki strategi kita. Jangan mudah menyalahkan orang dulu. Tengok dalam diri kita. Kenapa orang tak suka dakwah kita? Kenapa? Cuba refleksi diri. Kalau kita cuba dah buat terbaik, orang tak suka juga, serah pada Allah. Allah tak akan tanya berapa bilangan yang akan mendengar dakwah kita, tapi Allah akan tanya kita buat tidak kerja agama ini. Orang tabligh, calon tabligh, jemaah tabligh. Saya cukup suka kalau jemaah tabligh datang, sebab dia ajak orang-orang ke masjid. Ni ada setengah masjid tulis, orang jemaah tabligh jangan tidur dalam masjid. Dah tak tidur dalam masjid, dah tidur mana? Dia datang jauh-jauh.
Kau duduk berjiran 20 tahun belum tentu nak ajak kawan ke masjid. Muncul alhamdulillah dia datang, patut syukur, terima kasih Syekh. Lain kali datang lagi. Kita kena ingat, setiap orang buat kebaikan kita kena hargai. Tidak semua kebaikan itu kita mampu buat. Allah mensyurgakan orang bukan kerana amalan kita yang banyak. Jangan perasan tuan-tuan, amalan kita sikit saja. Allah mensyurgakan kita mengikut apa yang dia redha atas amalan kita buat. Ada orang yang pernah masuk syurga kerana beri minum seekor anjing. Tapi jangan tuan-tuan pula tak datang masjid bila dengar hadis ni pergi cari anjing belakang. Ada yang Nabi tengok, aku tengok seorang lelaki bergula galin, berbolak-balik, guling-guling dalam syurga kerana keserokan. Dan penyebab masuk syurganya bukan qiyamul lailnya, tapi dia membuang apa yang menghalang orang di perjalanan. Jadi bimbang orang akan jatuh apa dia berbuat tepi jalan. Dia tak selfie pun dengan batang kaki dia. Sekarang orang selfie je kan. Lepas tu masuk dalam Facebook, minta like. Orang like 3 terus mengacu, tukar FB lain. Dan cerita tu tuan, ikhlas. Tuhan tengok perbuatan ikhlas dia itu, Allah sukakan dia. Sebab tu jangan kecilkan apa-apa kebaikan. Jangan kecilkan. Kita tak tahu. Yang penting akidah mesti betul. Sembahyang yang wajib itu kena cukup. Itu yang basic kena jaga. Allah boleh syurgakan kita dengan sebab yang kecil, yang kita tak perasan. Lelaki tadi dia tak sangka, pada hari dia membuang kayu di tepi jalan, itulah hari paling berbahagia yang pernah dia lahir oleh ibunya, dan menjadi penyebab dia masuk surga. Ada orang cerita, tapi ini cerita saja, bukan hadis. Orang tanya Imam Al-Ghazali, orang mimpi dulu, kalau ulama meninggal semua orang bermimpi. Ibnu Khuzaimah, seorang ulama hadis, ketika dia meninggal, saya lupa nama, orang bermimpi dia berada di atas mimbar Rasul.